يفقهوا قولي أما بعد. Yang berbahagia Tuan Pengurusi Surau, Tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, ahli jaga kuasa, dan seluruh hadirin yang hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana limpah kurnianya inayah yang diberikan kepada kita semua. Dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib berjemaah dengan ikut SOP yang telah ditetapkan, alhamdulillah. Dan juga sama-sama dapat kita duduk di dalam majlis ilmu ini, yang mana majlis ilmu ini dipanggil oleh para malaikat, alhamdulillah. Jadi saya kenalkan sedikit sebanyak pengenalan untuk diri saya. Saya Muhammad Hairi Ismail, alhamdulillah menetap di PPM Seruling dekat Pesir 5, dan juga pusat rawatan saya di Puchong, Selangor, yang bernama Pusat Rawatan Tradisional Syifa atau Bibi. Jadi sepenuh masa kita ni merawat dan juga membantu masyarakat yang mana terkena gangguan syaitan, sihir, santau dan sebagainya. Dan juga selain daripada kita merawat, kita juga membuat kuliah-kuliah, ceramah, bengkel, seminar dan sebagainya lah. Jadi alhamdulillah pada malam ini dipertemukan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat dengan perkongsian yang akan kita berikan sebentar lagi, insya-Allah. Pada malam ini tajuk yang telah diberikan di dalam tajuk-tajuk bab perubatan Islam, di antaranya tajuk inilah yang famous di antara masyarakat kita, ya. Yakni menangani rumah yang bermasalah. Menangani rumah yang bermasalah. Tuan-tuan, bila mana disebut rumah yang bermasalah atau rumah berhantu ini, pastinya kita tahu bahawa rumah itu telah terkena gangguan-gangguan syaitan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana junhul lail aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna asyaitana yantashiru hina idzin fa idza dhahaba sa'atu minal lail fakhalluhum wa aghliqul abwaba wadhkuru ismallah fa inna asyaitana la yaftahu baban mughlaqan wa awqu qirabakum wadhkuru ismallah wa khammiru aniyatakum wadhkuru ismallah walau an ta'rudu 'alaiha syai'an wa atfi'u masabihakum." Jika malam datang menjelang atau kalian berada di waktu senja, maka tahanlah anak-anak kalian, kerana sesungguhnya ketika itu syaitan sedang bertebaran. Jika telah berlalu waktu itu, maka lepaskanlah mereka. Tutuplah pintu dan berzikirlah pada Allah, kerana sesungguhnya syaitan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Tutuplah bekas minuman dan makanan kalian dan berzikirlah pada Allah, walaupun dengan sekadar meletakkan sesuatu di atasnya. Matikanlah lampu-lampu kalian. Maka hadis ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, ya, agar umat Muhammad ini terpelihara daripada gangguan-gangguan syaitan, ya. Maka Rasulullah ni amat tahulah. Dahulunya memang dah ada dah benda-benda ni sejak daripada Nabi Adam AS lagi, sejarahnya, ya, sejarah dirakamkan di dalam Al-Quran, kisah si iblis laknatullah itu, ya. Maka apabila Allah SWT mencipta Nabi Adam alaihissalam, maka berlakulah di situ, ya, iblis laknatullah tidak mahu sujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini sejarah di dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Dinyatakan apabila Tuhan kamu menyuruh kepada seluruh para malaikat
Penghuni syurga dalam pada waktu itu sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Fasajadu, maka sujudlah kesemuanya. Illa iblis, melainkan si iblis ni tadi. Ya. Illa iblis disambung lagi aba wastakbar. Aba bermaksud dia enggan dia ni. Wastakbara dia besar diri ni, si iblis tadi. Wa kana minal kafirin, maka Allah laknatlah dia, tergolonglah dia si iblis ni di kalangan orang-orang yang kufur pada Allah. Maka itu sejarah dia. Ya, sejarah dia. Maka si iblis ni dicampakkan ke dunia, maka beranak pinaklah dia. Kemudian semuanya keturunan si iblis ni dinamakan syaitan tadi. Jadi jin ini terbagi kepada dua. Satu jin Islam dan satu lagi jin kafir. Jadi jin kafir inilah yang dinamakan syaitan tadi. Yang dinamakan syaitan tu apa? Jin juga, tapi jin kafir. Maka yang mengganggu gugat rumah seseorang itu, membuat onar masalah dan sebagainya, ini berbentuk biasanya memanglah syaitan. Jin yang kafir tadilah namanya syaitan tadi. Dalam bab perubatan ada satu jenis syaitan ini, jenis dia tapi dia ramailah, satu jenis dia. Namanya dasim. Ya, pernah kita dengar ulama-ulama atau ustaz-ustaz pernah berceramah tentang dasim ini. Pada malam ini kita memperingatkan balik, mutalaah balik. Syaitan dasim ini memang ada di hadapan rumah. Ada sebiang ulama mengatakan duduk kat atap rumah. Ya, dasim. Yang tentunya diduduk dekat depan rumah lah. Dasim ini dia akan masuk bersama orang yang tidak memberi bismillah, membacakan bismillah. Dasim. Jadi duduk depan pintu rumah atau atap rumah. Jadi masuknya tuan rumah tu tanpa membaca nama Allah, bismillah tadi tak ada, maka dia turut akan masuk si dasim. Maka dasim ni tugasnya ada 3 perkara yang akan dia buat. Yang pertamanya, dia akan memecah belahkan hubungan suami isteri. Itu pasal sering bergaduh, ya, suami isteri ni. Lebih-lebih lagi mereka-mereka yang baru di alam perkahwinan, setahun 2, 5 tahun ke bawah, ya. Berusahalah syaitan dasim ini nak memecah belahkan hubungan suami dan isteri. Tu hubungan. Sikit-sikit nak bergaduh, ya. Salah sikit nak bergaduh dan sebagainya, itu peranan si dasim. Kejap dia pergi dekat suami, dia kata isteri kau ni tak boleh pakai. Dia kuat bohong dan sebagainya. Kejap dia pergi kat isteri, ni suami ni dia keluar bukan buat apa ni, dia lepak dengan kawan-kawan dan sebagainya. Padahal kawan tu pergi surau. Ya. Dia memberitakan kepada sepasang suami isteri ini perkara-perkara yang tidak elok. Malah terjadilah pergaduhan, perselisihan faham dan sebagainya. Ya, sehingga kan si suami dah marah sangat-sangat, maka melepaskan ayat-ayat yang tidak sepatutnya. Inilah yang dinamakan bisikan-bisikan syaitan yang bernama dasim. Maka tugasnya yang kedua adalah apabila seseorang itu di rumahnya tidak membaca bismillah ketika makan, dia turut akan makan sekali. Syaitan mana? Dasim yang di rumah. Bila mana kita makan tanpa membaca bismillah, maka dia turut makan bersama, makan dan minum bersama kita di rumah. Maka yang ketiganya tugasnya adalah dia ni duduk di ruangan-ruangan yang tidak berpenghuni. Contohnya rumah kita ada 3 bilik, 2 bilik itu kita tak pakai buat stor, kita pun tak masuk. Di situlah dia akan menetap. Ya, di situlah ruang-ruang yang kita tak gunakan, tuan rumah tak gunakan, dia akan menetap di situ. Tu si dasim. Tu pasal kalaulah kita ada bilik banyak, maka gunakan semua bilik. Tiap-tiap hari kita keluar masuk bilik. Biasanya kita tidur kat bilik utama je. Bilik kedua, ketiga tak pakai. Jangan. Ya. Pakai bilik kedua, bilik ketiga kita pakai. Biar dah buat stor,
kemas, bagi cantik, lipat, bagi cantik baju dan sebagainya, semayang kat situ. Kadang semayang Zuhur ke Asar ke Maghrib ke semayang. Jadi pindah bilik, semayang kat bilik yang seterusnya sebagainya. Maknanya kita menggunakan setiap bilik-bilik yang ada. Jangan dibiar kosong. Kerana apa? Syaitan dasim akan duduk di ruangan-ruang tentang syaitan Ummu Sibyan ini. Ummu Sibyan ini syaitan betina, ya. Maksud Ummu Sibyan ini namanya ibu sawan, ya, ibu sawan. Tugasnya dua perkara. Dua perkara ni amat berat yang perlu dititik beratkan kepada masyarakat kita. Yang pertamanya, dia sering mengganggu bayi dan anak kecil. Itu pasal anak kecil kita ni sering diganggu malam, ya. Bila maghrib mula dia menangis, ya, terisak-isak menangis. Bagi susu tak mahu, dipeluk tak mahu, didokong tak mahu, menangis terisak-isak. Kadang-kadang kita lihat cara dia menangis pun, kita pun tak tahu kenapa dia jadi menangis gitu. Ya. Budak-budak ni bila mana menangis, keadaan dia rasa takut. Ya, dia rasa takut. Dan kemudiannya kadang-kadang dia berteriak atau dia terlampau menangis tu, kadang-kadang tak keluar air mata. Dia punya takut, cara dia menangis tu takut. Oleh kerana itu, ketahuilah dia sudah memandang sesuatu. Kadang-kadang kita lihat anak tu, kita dokong di bahu kita, ya, dia melihat ke satu arah, ya, di atas. Dia melihat satu arah ke atas. Maka kita palingkan belah sini kan, kemudian dia akan paling kepala dia juga ke tempat yang dipandang pertama tadi. Maka ketahuilah bahawa dia telah nampak syaitan yang bernama Ummu Sibyan. Pasal kalaulah boleh kita sendiri yang rawat. Kadang-kadang pukul 2-3 pagi anak menangis, terisak-isak menjerit budak tu. 2-3 pagi kita call ustaz pun ustaz dah tidur. Ya, mana lagi nak call? Call ayah kita pun orang tua tu dah tidur. Jadi macam mana ni, alangkah baiknya kalau kita boleh rawat terus. Ya, begitu. Jadinya anak-anak yang menangis malam ni, dek gangguan syaitan yang bernama Ummu Sibyan ini, langkah-langkahnya yang perlu kita buat bila mana dia menangis di bilik tadi tu, keluarkan dia daripada bilik. Keluarkan dia. Pergi duduk kat ruang tamu. Ya. Kalau dia pandang atas, maka kita telingkupkan dia ke bawah. Ya. Duduk dekat liver kita, telingkupkan. Bagi kat mak dia. Bagi kat mak dia, telingkupkan pandang bawah, pandang kapet bawah. Maka keluarkan dia daripada bilik utama tadi ke ruang tamu. Yang keduanya, buka sedikit tingkap di dalam bilik tadi, azan. Si ayah ni kena azan. Azanlah di bilik itu. Sekali ruang tamu sekali, bilik yang lain atau dapur sekali, azan 3 kali. Ya, azan kuat-kuat sikit. Ya, kuat-kuat sikit azan. Lepas habis azan, pergi dekat anak tadi, bacakan ayatul kursi. Bacakan ayatul kursi. Baca sekali pun tak apa. Ayatul kursi, kemudian baca 3 kul. Habis baca, niatkan ya Allah, ya, hindarilah anak aku ini daripada gangguan syaitan. Tiup dekat telinga kanan dia. Tiup telinga kanan dia. InsyaAllah sedar. Ya, dia akan sedar daripada gangguan tadi tu. Mudah-mudahan. Ya, begitu. Mudah je sebenarnya. InsyaAllah kita kena buat step tu. Ya, pertamanya kita kena alihkan budak tu daripada tempat asal dia tu. Buka sedikit tingkap, si suami azan. Lepas azan 3 kali, maka pergi bacakan ayat kursi sekali, kemudian baca 3 kul. Tiup dekat telinga kanan anak tu, insya-Allah budak tu akan reda. Ambil air sikit, sapu kat muka dia. Mudah. Macam mana? Kalau yang dasi tadi tu, dia akan keluar juga dengan itu. InsyaAllah ada ayat-ayat kita akan ajar. Macam tu. Baik. Sebab berkaitan rumah yang diganggu lagi, di antaranya tadi syaitan dasim, yang keduanya gangguan-gangguan daripada Ummu Sibyan, kemudian yang ketiganya kemungkinan ada barang-barang pusaka di rumah. Ya, barang-barang pusaka, harta atau peninggalan
arwah nenek moyang yang dah lama meninggal, ya, bukannya bentuk almari, tilam, bukan, ya, berbentuk harta-harta pusaka tu dipanggil keris-keris lama, pedang lama, ya, begitu, atau pisau badik, sanggul, rambut dan sebagainya. Benda-benda tu kalau ada di rumah, kalau boleh keluarkan. Barang-barang lama. Kita tengok keris tu, ya, Datuk dia kata keris ni dekat 200 tahun dah ni. Kita pun ambil, bukan main ni, keris keramat. Baik aku simpan. Dia simpan, mula disimpan malam tu dah mula panas rumah tu, kena gangguan anak tak tidur malam dan sebagainya. Kita kena cari sebab dia tu. Pasti ada sebab ni. Maka dikeluarkan barang-barang pusaka tu dulu sebelum nak buat rawatan, ya. Barang-barang itu boleh dikatakan pastinya ada gangguan dan sebagainya, ataupun ada barang dalam keris tadi tu. Ada syaitan yang menduduki dalam keris tu. Berpunya, berpunya. Maka kita kena buang, dikeluar dulu. Kemudian kemungkinan juga ada patung-patung. Pada hari ini tuan-tuan, kita tengok anak-anak perempuan kita beli patung Barbie tu tuan-tuan, kita pun rasa dahsyat. Patung-patung berbentuk patung mainan itu pun cukup sifatnya. Sebelum ni dekat Sejangkang ada berlaku, kita pergi rawat anak perempuan dia, tiap-tiap malam bermain keseorangan. Sampai 3-4 pagi tak tidur lagi. Bermula maghrib tadi. Yang hairannya tiap-tiap malam dia bermain anak patung Barbie. Maka satu hari dia pun terkejut. Ya, mak dia nak pergi minum air, dia tengok anak dah tidur. Dia tengok masih main lagi. Dia tengok patung tu tengah tegak menghadap dia. Ya, awak main tu. Okey, cuba buat macam ni. Dia buat macam tu. Maknanya bercakap dengan seseorang yang tak nampak. Terperanjatnya mak dia. Terus ambil anak dia masuk bilik, tutup kunci dan sebagainya, tak tidur malam sampai ke subuh. Ya, rupa-rupanya selama ni anak dia bermain dengan anak syaitan. Nauzubillah min zalik. Tu pasal perlulah kita ketahui patung-patung menyerupai manusia ini cukup sifatnya, maka janganlah kita bawa balik rumah. Ya, itu. Kerana Islam juga melarang kita ada patung-patung di rumah. Bukan sekadar patung mainan tu tak ada masalah bagi kita sebenarnya, tetapi ianya menjemput alam sebelah untuk nak main sekali. Kita rasakan anak kita je yang minat benda ni, tetapi kita pun lupa, ya, anak-anak dia pun minat nak main benda yang sama. Maka itu yang terjadi. Begitu. Oleh itu, segala patung-patung, segala gambar-gambar haiwan yang cukup sifatnya, maka janganlah kita gantung di rumah kita. Patung haiwan pun tak boleh. Contoh gajah. Nampak gajah punya patung gajah tu kan, patung gajah tu, patung harimau contoh kan, cukup sifatnya, mata semua cukup, ya, kaki, jari semua cukup, ya. Jangan letak kat rumah. Semuanya bahaya. Maka keluarkan segala bentuk-bentuk patung yang cukup sifatnya tadi tu. Kalau nak juga cacatkan dia. Buang dulu tangan dia, cacatkan dia. Begitu. Baik, itu di antara sebab-sebab rumah ini diganggu. Dan juga rumah-rumah yang kotor. Rumah kita ni haruslah bersih sentiasa. Bila mana rumah itu kotor, maka rumah itu mengundang kedatangan dia. Banyak berlaku, bila mana nak tidur dia tak bereskan segala sisa makanan tulang belulang yang dia makan tadi dekat sinki, penuh, ya. Tong sampah pun terbuka macam tu. Perkara-perkara tersebut boleh mengundang kedatangan syaitan. Dia ada deria bau yang kuat, kadang-kadang melebihi haiwan lagi. Tu syaitan. Bukan macam kita. Kita kat sini je kita bau, kat luar orang masak kita tak bau. Dia deria dia kuat. Itu pasal kita dengan alam dia lain. Oleh kerana itu, perkara-perkara ni haruslah kita jaga dengan itu. Kemudiannya,
tuala wanita, ya, tuala wanita kita pesan kepada isteri dan anak perempuan, ya, maka kalau ada tuala wanita tu diluputkan dengan baik. Bagaimana cara luputkan? Ya, diinjak-injakkan dengan air, dirus dengan air, luputkan segala darah. Segala darah-darah yang ada diluputkan. Barulah kita buang dalam tong sampah. Jangan dibuang begitu saja. Ya, terus-terus dia ambil, dia buang kat tong sampah. Tong sampah pula tak buang, 3-4 hari tak buang. Maka perkara tersebut boleh mengundang kedatangan syaitan ke dalam rumah. Baik. Oleh kerana itu, kita lihat simptom-simptom gangguan sebelum kita pergi kepada cara nak mengatasi gangguan rumah ni, insya-Allah. Simptom-simptom gangguan, tuan-tuan, banyak yang kita tahu, yang akan kita kongsikan pada malam ini. Yang pertamanya, biasanya kita bunyi guli lah. Bunyi guli, bola pimpong, bunyi menumbuk lesung, biasanya berlaku di tengah-tengah malam, ya. Kalau kita bunyi pukul 8 malam, mungkin lagi orang atas tak tidur lagi, ya. Jadi kita jangan marah orang atas. Pukul 8 mungkin dia tengah masak, anak-anak tengah main, kan. Yang kata bunyi ni tengah-tengah malam, start pukul 12 mula dia nak bunyi. Bunyi guli, bola pimpong dan sebagainya, tumbuk lesung dengan orang masak kat atas. Kemudian bunyi orang berjalan hentak kaki, bunyi orang tabur pasir di siling rumah, biasanya rumah-rumah bawah. Bunyi suatu mencakar bumbung pintu tingkap rumah bawah biasanya, ya. Bumbung dia terasa kena cakar. Kena cakar. Pintu belakang bukan orang ketuk, bergegar. Bergegar pintu tu. Bayangkan gangguan, ya. Sekarang ni kuat kena alami gangguan ketuk pintu. Subhanallah, ya. Kemudiannya pintu bergegar, tingkap bergegar dan juga terbuka sendiri kadang-kadang. Sering rasa resah gelisah di rumah. Kita di rumah kita pastinya, ya, kita jangan takut sekali, kerana itu rumah kita. Maka kalaulah kita dalam rumah sendiri pun kita rasa resah, gelisah, takut di dalam rumah, maka rumah itu sudah ada barang yang menunggu rumah. Kemudian sering rasa seram bila bersorangan, sering diperhatikan. Jadi duduk, contoh rumah mak nak masak kat dapur, sering macam nampak orang perhati je, belah kanan ke kiri, sering diperhatikan. Kemudian di dalam rumah ni suami isteri kerap bertengkar, bergaduh, kerap dipanggil, orang tu panggil rumah kepanas, ya. Sikit-sikit nak bertengkar. Kadang si isteri buatkan air kopi, kita pun minum, rasa tak manis lah, tak manis, bergaduh. 3 hari 3 malam bergaduh kerana kita kata tak manis tadi. Banyak berlaku sekarang ni. Oleh kerana itu, ya, orang tua pun ajar bila mana kita ni bergaduh suami isteri, yang mana suami isteri lah, yang mana bila mana bergaduh salah seorang kenalah mendiamkan diri dulu. Diam, sabar, jangan cakap apa-apa. Kalau seorang jadi api, maka seorang lain kena jadi air. Kena senyap. Bukan tak boleh nak berbahas, tapi apa gunanya kalau dua-dua nak berdebat, tak nak mengalah. Maka lebih baik kita senyap daripada kita berdebat tadi. Maknanya berdiam tidak bermaksud mengalah, kalah. Mengalah itu lebih baik daripada kita nak menang. Oleh kerana itu, seorang jadi api, seorang lagi kenalah bersabar jadi air. Senyap, bila mana keadaan dah reda, barulah kita bincang dengan itu. Tak boleh dua-dua nak bertengkar, jangan. Ya. Bila mana nak bertengkar dua-dua, itulah syaitan akan datang tadi tu, membisikkan, telinga menjadi panas, mata menjadi merah. Wah, kejap. Ya, kita pun dah panas baran. Ya, macam na'uzubillah. Tu pasal Nabi sebut bila mana kita sedang marah, kalaulah ketika itu kita sedang berdiri, maka duduk. Suruh duduk. Bila mana duduk pun nak marah juga disuruh baring. Baring pun nak marah juga suruh ambil sembahyang. Hebat.
Islam dah ajar ya dulunya. Maka kita teruskan lagi. Kadang-kadang ada bau wangi-wangian. Kadang-kadang ada bau wangi-wangian. Wangi-wangian yang disebut ini bukanlah wangian perfume. Wangian-wangian ini kadang-kadang wangi-wangian daripada sumber ya bunga-bunga, bunga melur, melati ya, macam tu, bunga kemuja, bunga kembang dan sebagainya, bunga-bunga macam tu. Kemudian kalau tak bau wangi, dia bau busuk. Busuk bukannya busuk sampah, busuk dia busuk hani darah ya, hani darah. Biasanya ada yang bau yang ketiga ni, biasanya mereka-mereka yang kena sihir. Mereka yang kena sihir ni kadang-kadang atau kebiasaan dia akan bau yang ketiga ni, iaitu bau kemenyan. Ya, dia duduk mana-mana pun dia akan bau kemenyan kat hidung tu, bau kemenyan. Ya. Dan juga simptom-simptom yang lain pada tubuh dia dah terkena lah. Maka simptom-simptom itu ketahui bahawa dia telah terkena sihir ya. Dan banyak simptom lagi lah. Kemudian bayi dan anak-anak kecil kerap menangis malam yang kita sebut yang tadi. Kemudian yang seterusnya, yang terakhir ini, biasanya rumah ini dah terlampau teruk dah. Ya, oleh kerana itu sudah nampak penampakan ataupun kelibat atau dipanggil juga lintasan-lintasan tu. Biasanya tahap nampak kelibat, penampakan dan juga lintasan ini bila mana rumah tu memang dah teruk dah. Maksudnya ciri-ciri kecil tu dah biasa dah berlaku. Ya, tapi dia ignore, buat dono kan. Dia pun tak tahu macam mana nak merawat rumah tu, atau dia pun tak nak rawat rumah tu, maka dia akan lagi teruk, dia akan jadi lagi teruk. Tuan rumah akan sering ditindih waktu tidur. Sering ditindih. Bukan setahun 2-3 kali. Tak, sering ditindih. Maknanya bila mana kita tidur ditindih tu, siapa tindih? Syaitan. Ditindih. Membaca ayat kursi, nak membaca apa, kita sedar nak bangun ni, mata buka, apa pasal ni? Tak boleh buat. Tangan nak angkat pun tak boleh. Nak sebut bismillah pun tak terlepas. Ya. Kecuali kita membacakan dalam hati. Boleh baca dalam hati. Ayat kursi ya, contohnya. Allahu la ilaha illa huwa. Dalam hati. Kadang-kadang sampai ayat yang terakhir, wala yauduhu hifzuhu, bau terlepas daripada mulut kita. Baulah kita terlepas daripada cengkaman tadi tu. Itu ditindih. Jadi tindih ni bahayalah, mana kata memang ada terus ditindih ya. Bangun daripada tempat tidur, biasanya berlaku kesan-kesan lebam di pelipat-pelipat kita ni ya, di pelipat bawah lengan, bawah peha dan sebagainya. Nampak macam ada kesan-kesan lebam ya kan. Ketahuilah maka kita telah diganggu oleh syaitan di rumah. Atau di tempat mana-mana kita singgah, hotel ke, homestay ke, chalet dan sebagainya, kita tidur, kena tidur pula, baru nak chalet, nak berseronok-seronok, kena impak pula malam tu ya. Oleh kerana itu, sebelum kita nak tidur dan sebagainya, membaca ayat kursi jangan. Baik, sikit sebanyak kita lihat cara rawatan dan mengatasi rumah bermasalah ni. Ya, cara rawatan dan mengatasi rumah bermasalah. Mudah-mudahan dapat kita amalkan ya. Pertamanya haruslah kita bersihkan rumah tu. Pertamanya kita bersihkan rumah tu. Jangan biar kotor, segala sampah buang, cuci rumah tu baik, cantik, bersih. Buang semua patung-patung, buang semua barang-barang mistik atau barang-barang harta peninggalan arwah dan sebagainya. Yang saya masukkan tadi adalah keris-keris lama, pedang lama yang dah makan darah lah maksudnya. Ya, buang. Sanggul, rambut dan sebagainya, itu semua boleh dikatakan ada kaitan dengan alam-alam mistik. Maka kita keluarkan lebih elok daripada kita simpan. Ya, begitu. Kemudiannya sentiasa membaca bismillah bila mana nak buka dan tutup rumah. Rasulullah SAW menyebut ya, rumah yang kita masuk dengan membaca bismillah dan kita tutup dengan membaca bismillah, maka syaitan tidak akan dapat memasuki rumah tersebut. Begitu ya. Syaitan tidak akan dapat memasuki rumah tersebut. Kemudian yang ketiganya, sentiasalah membaca surah Al-Baqarah. Kita sentiasa kena membaca surah Al-Baqarah.
Surah Al-Baqarah ni panjang, 2 juzuk 4 helai, ataupun dia ada 48 muka surat, ya, 48 muka surat, ataupun 24 helai. Maka tidaklah satu malam tu kita nak habiskan kesemuanya, tetapi kalau ada kudrat, kita habiskan terus. Begitu. Ataupun kita bersama bawa AJK masjid ke, orang surau ke, ambil 6 orang, seorang 4 helai, habislah. Setengah jam dah habis dah. Begitu. Membaca surah Al-Baqarah. Ataupun kita seorang-seorang kita, ya, kita baca satu malam 3 helai. Satu malam 3 helai, malam ni 3 helai, esok 3 helai, kemudian lusa 3 helai, kita baca macam tu sehingga habis surah Al-Baqarah. Sebab itu dalam hadis Nabi, hadis Nabi menyebut rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu seperti kubur, dan syaitan akan berlari daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah Nabi sebut. Maka kita buat bagaimana nak menangani rumah masalah ni, baca surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah. InsyaAllah. Kalau rumah dia sering dimasuki tuyul dan sebagainya, baca surah Al-Baqarah. Azan dulu rumah tu, lepas azan baca 3 helai. Esok azan lagi, baca 3 helai lagi. Lusa 3 helai lagi, sampai habis surah Al-Baqarah. Baik, kita lihat ada kaedah-kaedah pagaran gaib untuk kita pagar rumah. Banyak kaedah-kaedah yang diajarkan oleh guru-guru kita, ya, terlalu banyak kaedahnya yang patuh syariah lah yang kita ambil, ya. Maka pada malam ini kita kongsikan 3 kaedah lah. 3 kaedah yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Kalau rumah kita rumah jenis apartment ni, rumah jenis apartment, maka kita sediakan 1 baldi air, ya, 1 baldi air. Kemudian ni kita ambil 7 biji limau purut, 7 biji limau purut. Kemudian kita ambil sedikit minyak za'faran ataupun dinamakan minyak kasturi hijau. Minyak kasturi hijau kita ambil, ya. 7 biji limau purut, kemudian minyak kasturi hijau sedikit pun tak apa, 6 ml pun tak apa, kita ambil. Air dah ada, letak dekat tengah-tengah rumah air ni. Kemudian buat pagar rumah buat malam. Lepas maghrib dah boleh buat. Buka semua tingkap, pintu dan sebagainya, buka bagi luas. Letak air dan juga limau tadi dipotong. Limau purut tadi dipotong perah, potong perah semua letak dalam 1 baldi yang berisi air tadi, campurkan dengan minyak kasturi kijang tadi. Boleh cari mana-mana kan, minyak kasturi kijang. Kemudian pertamanya kita azan kat rumah tu. Kalau rumah tu 3 bilik, maka kita azan 3 kali. Azan pula di mana-mana tempat lah, jangan di satu tempat je. Kalau kata ruang tamu 1, bilik utama 1, dapur 1, 3 kali. Kalaulah bilik dia banyak, maknanya rumah tu besar, 4 bilik, 5 bilik, 6 bilik, maka kita azan di rumah tu 7 kali. Rumah atas atau rumah bawah, ya, macam tu. Kaedah dia mudahlah, 3 atau 7 mengikut kapasiti keluasan rumah tu lah. Bila mana kita dah azan, maka kita membacakan di tengah-tengah rumah tadi keseluruhannya. Yang pertama ni keseluruhannya surah Al-Baqarah, keseluruhannya surah Al-Baqarah. Dengan kaedah kita panggil sahabat kita 6 orang pun boleh, kita seorang pun boleh, macam tu. Baca surah Al-Baqarah full habiskan, InsyaAllah sejam setengah habis, ya. 2 juzuk 4 helai sekali, 1 jam setengah boleh habis, InsyaAllah. Kemudian air tadi dijiruskan atau dispraykan di keliling rumah kita, di keliling rumah kita. Kalau rumah apartmen, kita pagar dalam lah, spray pula dalam. Nanti kita akan ajarkan, kalau ada nak belajar kaedah, kita ajarkan bagaimana. Baik, itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, sama juga barang-barangnya. Kalau rumah jenis apartmen, minyak kasturi hijau tadi kena ada. Kemudian limau purut 7 biji. Kemudiannya letak perah dia dekat air yang berisi di dalam baldi itu. Azan 3 kali. Kemudian kita membacakan ayat-ayat ruqyah, ya.
Beli buku ruqyah, atau ada buku ruqyah, bacakan keseluruhan buku ruqyah. Dalam tu ada ayat-ayat ruqyah, ada 20, biasanya ada 20 ayat-ayat ruqyah. Bacakan ayat-ayat ruqyah. Bacakan, kemudian niat elok-elok, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah bahan di hadapan ini yang telah dibacakan ayat-ayat ruqyah, ya Allah, aku bermohon padamu, jadikanlah dia sebagai perisai dan pendinding gaib untuk rumah ini, Allah. Jauhilah rumah ini daripada segala gangguan jin, syaitan, iblis dan juga manusia yang berniat jahat untuk memasuki rumah. Macam tu niat. Tarik nafas, tiup, kemudian kita mulakan pagar. Pagar. Spray lah. Spray rumah kita tu. Mula rumah kita jenis apartment kan, kita pandang dalam rumah kita mula daripada kanan. Mana kita melangkah masuk tu mula daripada kanan kita lah. Daripada kanan pintu tu. Kita pandang daripada luar kan. Kita nak masuk rumah kita, buka pintu belah kanan di mana, situlah. Di situ kita mula. Kalau ada bilik, masuk bilik, keluar bilik, masuk bilik, keluar bilik, terus sampai tutup balik dekat laluan utama tadi tu, pintu masuk. Macam tu, pagar belah dalam. Ya. Kemudian ada cara yang ketiganya, iaitu kita menggunakan hanya biji Allah firman, kita menggunakan ladi hitam, ya, ladi hitam. Kita ambil ladi hitam sekarang ni dah paket-paket tu, ada satu paket RM1 kan, kita boleh beli 7 paket atau 9 paket, letakkan dalam satu mangkuk, campur sekali dengan minyak kasturi hijau sedikit di dalam tu, atau kalau tak ada kita pakai minyak za'faran, tuangkan dalam tu, kita gaul. Kita baca apa? Bismillah, Al-Fatihah, kemudian kita baca Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kita baca yang nak pakai rumah ni, kita gaul, di tengah gaul kita baca Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kita ambil, kita genggam, genggam, letak balik. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kita ambil, kita genggam, letak balik. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kita ambil, genggam. Kita buat macam tu 1000 kali bacaan tadi. Ya Dzal Jalali wal Ikram 1000 kali sambil menggenggam biji apa tadi? Lada hitam tadi. Habis baca Ya Dzal Jalali wal Ikram, baca ayat kursi sekali, kemudian niatkan macam kita niat tadi. Ya Allah, jadikanlah bahan ini sebagai bahan untuk pagar rumah ni, Allah. Jauhilah rumah ini daripada segala gangguan jin, syaitan, iblis dan juga manusia yang ingin berniat jahat untuk masuk rumah ni, Allah. Bermohon, kabulkan doa. Kenapa tiup pada bahan tadi, kemudian lada hitam tadi kita bolehlah baling di atas atap rumah. Kalau rumah bawah, kalau rumah apartmen macam kita ni, dibaling-baling je di sekitar kita punya bucu-bucu, bucu bilik dan sebagainya, boleh dibaling-baling. Itu kaedah-kaedah, di antara kaedah-kaedah pagar rumah yang dapat kita kongsikan bersamalah. Mudah-mudahan insya-Allah sedikit sebanyak pada malam ini perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Yang saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Arjun Nuwasa menjemput saya untuk memberikan kuliah pada malam ini. Ada soalan ke? Boleh, ada soalan silakan. Start kami tak lawak tak boleh. Boleh, insya-Allah nanti ambil nombor saja. Kita merawat. Boleh, tak ada soalan insya-Allah. Boleh, mudah-mudahan. Ustaz, ada gangguan pada seseorang, dia ibaratkan macam semayang. Kalau dia membaca Quran, okey. Tapi bila dia semayang, ingin lambat, berulang-ulang. Was-was. Itulah namanya was-was tadi tu. Was-was. Maka was-was ini ulama banyak kali sebut, kalau dah mereka ini kena was-was, perbanyakkan membaca surah An-Nas. Baca, kita pegang kat dada tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baca surah An-Nas selalu.
InsyaAllah. Itu kalau kita jadi imam pun kita disunatkan baca surah An-Nas. Kita nak semayang pun nak sunatnya baca surah An-Nas. Begitu. Kerana yang mengganggu kita untuk ibadat itu adalah syaitan yang bernama Khannas. Pasal nanti ada dalam bab-bab yang lain kita akan sentuh benda ni lah. Bab was-was ini. Kita tengok kadang-kadang ada EJK, bukan EJK lah masyarakat kita ambil semayang, kadang saya pun pernah jumpa. Dia ambil semayang, kita tak boleh gelakkan dia kerana dia berpenyakit. Dia kena serangan gangguan syaitan tadi. Dia dah ambil semayang dah, kita tengok dia ambil semayang. Cukup dah. Basuh kaki, dah berdoa, semua siap. Masuk dalam dewan solat, maka kita tengok dia dah cukup yakin dah tu. Ya, dia pergi. Sampai dia nak ambil takbir, dia fikir. Macam tak betul ni. Jadi kita tengok dia patah balik. Mana pula ni? Ingat dah bertanda. Dia pergi ambil wuduk lagi. Saya tengok, saya berhati je. Sekali lagi dia masuk. Ingat, bila mana kita dah melayan syaitan itu sekali, maka dia akan turut menjadi. Kedua, ketiga, pasti jadi. Seorang ulama dulu, zaman dulu lah diceritakan ada seorang ulama. Anak dia mengajar pondok. Anak murid dia kata, wahai Tok Guru, saya dah ambil semayang dah. Tapi bila nak semayang je, saya rasa tak basah je. Dekat siku tak basah. Tengok, tak basah, saya ambil lagi. Bila tu datang lagi, Tok Guru dia ajar, baca surah An-Nas. InsyaAllah kamu akan terpelihara daripada syaitan. Dia baca tapi dia tak yakin. Ya? Dia pergi lagi. Dia pergi ambil semayang lagi, tak yakin dia. Dia pergi kata, Tok Guru, macam mana Tok Guru? Tu kata, kamu dah tak boleh dah. Pergi menyelam je. Sambil menyelam tu kamu ambil semayang. Sah dia kata. Dia menyelam pun dah basah kuyuk tu, menyelam tu. Ambil semayang dalam kolam. Dia keluar-keluar pun, dia masih lagi. Macam tak kena pula ke kaki ke apa. Itu syaitan tu. Padahal dah menyelam dalam kolam. Tu pasal dia datang kat Tok Guru dengan keadaan basah kuyuk tu, kata, kamu tak wajib dah nak semayang. Apa pasal? Dah tahap gila dah Tok Guru kata. Teruk tak teruk tu pasal kalau kita ni kena gangguan was-was itu, maka kita perbanyakkanlah membaca surah An-Nas. Surah An-Nas. InsyaAllah kita terbela, terlindung dari gangguan syaitan tadi. Wallahu alam. Setakat di sini saja yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.